untuk hari ini, awak mencari pula skor ni. Sekarang ni awak dah boleh imagine dia punya graf kan. Sebelum ni kita belajar graf tu kan. Okay. So, bila dia bagi kebarangkalian Z lebih besar daripada A, awak dah imagine dah A dekat mana, sama dengan ni kat mana. Okay. So, kita buat graf. Okay. Bila dia kata lebih besar daripada A, lebih besar daripada A, lepas tu dia punya nilai adalah 0.385, bermakna dia tidak melebihi 0.5. Jadi, kita letakkan, kalau kita letak lebih besar daripada A tu, mana sekejap. Lebih besar. So, kita letak di sebelah kanan kan. Baru kita dapat nilai dia. Betul tak ni? Nilai dia kan. Okay, jadi guna konsep yang sama. Cuma kita nak mencari Z score. Jadi bermakna sinilah A kan. Okay, lebih besar ke yang ini. Dan 0.385 tu yang mana? Yang dalam ni lah. Begitu. So, 0.385 bermakna yang ni. Yang dalam-dalam ni. Jadi, sekarang ni awak nak mencari Z score yang ini. Okay. Alright. Jadi, reverse ke belakang tau. Dia reverse ke belakang. Okay. So, simple je. Okay. Jadi, 0.3851 ni kita cari dalam jadual. Okay. Di mana 0.3851? Bukan Z ni tau. Dia di dalam badan dia. Okay. Jadi, di dalam banyak-banyak nombor ni, cari 0.3851. Okay. Dekat-dekat. Ni 51. Yang ni 59. Yang ni. Okey, jadi kita tak dapat exactly yang 51 kan? Kita dapat 59. Kita kena ambil yang lebih daripada dia. Jadi, apa awak buat? Kita ambil yang ini. Bila kita ambil yang ini, dia adalah 9 dan asalnya dia adalah 0.2. Faham? Okey. Tapi, bila kita 0.3859 nak jadikan dia 1, 0.3851 ni, apa kita buat? Kita akan menolak di sebelah sana. So, kita akan menolak dengan berapa tu? 8 kan? Bila kita menolak dengan 0.0008, so kita akan dapat 0.3851. Betul tak? Bila dah betul, apa kita ambil? 8 ni yang ni. So kita salin je jawapan dia. Mula-mula apa? 0.2. So P, Z lebih besar daripada A awak tu dah jadi 0.2, 9, 2. Begitu. So, A awak adalah berapa? A awak adalah 0.292. Jelas? Senang je, tak susah. Okey, tengok lagi. Kalau P lebih kecil daripada A. Okey, kita buat graf. Okey, kat mana awak nak lorek? Awak tengok sini. 0.3851 maknanya tak melebihi 5 kan? Jadi, bila lebih kecil, dia akan kiri. So, dia akan belah sini. So, sini A. Maknanya berlorek awak macam ni kan? Jadi 0.3851 tu apa? Dia dalam ni. 0.3851. Okey. Macam mana awak nak cari A ni? Dan awak kena ingat, dia akan ada negatif kan? Tak apa, cari dulu. So, A akan cari di sini. Betul tak? Okey. Jadi, bila cari dekat situ, kalau Z lebih kecil daripada A, bermakna sepatutnya penulisan dia macam mana? Z lebih kecil daripada negatif A kan? Sepatutnya kan, nampak tak? Patutnya kat sini negatif. So, ingat tak, bila lebih kecil daripada negatif ni, kita tak boleh baca lebih kecil kan? Kita kena tukar jadi apa? Lebih besar daripada A. Betul. Jadi, bila kita penulisan lebih besar daripada A, baru kita cari A. Okey. Macam ni kita nak cari 0.3851. Cari dalam ni. Mana tadi? 0.3859 tadi yang dekat dengan dia. So, kita akan tolak 8. Tolak dengan 0.0008. So, akan dapat jawapan 0.3851. Okey, apa nombor dia? 0.292. Okey, so dia akan jadi P, Z lebih kecil daripada negatif. Ni. Negatif 0.292 sama dengan 0.3851. So, A awak adalah negatif 0.292. Okey. So, lagi. P lebih besar dari P, Z skor lebih besar daripada A. So, 0.7851. Okey, macam mana kita punya graf? Okey, awak perasan tak sini 0.78. Sedangkan separuh daripada graf ni 0.5 je. Okey, kalau lebih besar dia akan ke mana? Ke kanan kan? Habis kat sini 0.5 je paling besar. Jadi dia akan pinjam orang sebelah.
Nak dapatkan 0.78 ni. Jadi bila pinjam orang sebelah bermakna lorekan dia macam ni. Ni 0.5 dipinjam kat sini 0.2 kan. 0.2851 untuk dapatkan 0.7851. Faham tak? Dipinjam orang sebelah. Jadi bila sini, kat sini patutnya negatif A. 0.7851 kalau perasan dalam ni, ada ke? Paling tinggi adalah 0.5. This one. Nampak tak? Mana ada sampai 0.7? Jadi, okey, apa kita buat? Ingat tak yang satu tolak tu? Okey, macam mana nak buat satu tolak tu? Okey, macam mana kita nak cari, kita pulang ke pangkal jalan lah. Macam mana kita nak cari kawasan berlori? Satu semua tolak dengan ekor ni kan? Ekor tu apa? P, Z lebih kecil daripada negatif A kan? Betul tak? Okey, sama dengan good, dapat 0.7851. Bagus. So, macam mana nak cari PZ lebih kecil daripada A? So, kita tukar. 1 tolak 0.7851 sama dengan ni bawa ke sana. Nampak tak? Kita dah mula cari. So, kita tolak. 1 tolak 0.7851 adalah 0.2149. Okey, ingat lagi tak? Boleh ke kita baca lebih kecil dalam jadual? Tak boleh kan? Lepas tu kita tukarkan dia apa? Z lebih besar daripada A. Tapi asalnya ni. Okey. Jadi saya nak awak faham yang pasal penukaran tu. Maksudnya dia tak boleh baca lebih kecil. Dia kena baca lebih besar. So, dan saya nak awak faham dia sama kan? Dia sama. Kalau lebih kecil daripada negatif A, dia sama kat belah sini. Sebab dia simetri. So, kita carilah 0.2149 di dalam badan dia. Mana? 0.2149 cari. 2119 tak. 2148. Kurang. Tak cukup. Lebih kan? Kita ambil inilah. 0.2177. Okey. Kalau 0.2177 lebih sangat ni, macam ni kita nak dapatkan 49 tu. 0.2149. So, kita akan tolak dengan berapa? Jadi, awak tolaklah 0.2177 tu, tolaklah 0.2149. So, akan dapat lebih kurang 28 kan? Awak tolak. Jadi, kat mana? 27 ni. Okey, kita check. 0.2177 tolak dengan 27 tu adalah 0.0027. Dapat jawapan berapa? 0.215 kan? Dekat-dekat. Okey. Jadi, kita ambil yang itu. Jadi, yang ni kan dia akan tolak dengan 0.0027. So, akan dapat 0.215. Lebih kurang lah dekat kan? Okey. Jadi, apa yang PZ sama dengan P lebih besar, Z lebih besar pada A tu? Okey, kita ambil nilai dia. So, mana nilai dia? 0.217 ni, sebaris dia ini. Atas dia ini. Atas dia ini. Okey, kita susun. Okey, bermakna 0.2149 ni sama dengan P, Z lebih besar daripada A kita apa tadi? 0.789. Begitu. So, A kita adalah 0.789 ke negatif? Negatif 0.789. Pandai. Kenapa negatif? Sebab dia berada di sebelah kiri. Okey. Jadi, kalaulah tak tulis benda ni pun tak apa yang ni. Nampak tak yang ni? Kalau tak tulis pun tak apa. Jangan awak faham. Okey. Better tulislah sebabnya nak bagi awak faham bahawa lebih kecil daripada negatif A ni dia sama dengan lebih besar daripada A. Sama je. Okey. So, kita tengok seterusnya lagi. Okey, kita buat dia punya graf. Okey, graf. Kita buat. Okey. Dia di antara dengan negatif. Negatif 0.1. So, boleh tulis lah. Dan A. A mesti kat sini lah. Apa lagi? Dan dia positif kan? Jadi, buat macam ni. Dan kita lorekkan. So, di dalam ini semua, di dalam lorekkan ini semua, jumlah luas dia adalah 0.3851. So, apa idea sebenarnya? Nak cari luas tu. 1, good. 1 semua, very good. Tolak. P, maknanya tolak ni. Yang tu apa? Z lebih kecil daripada negatif 0.1, good. Tolak lagi dengan ni. Apa dia? P, Z lebih besar daripada A. Very good. So, sama dengan jawapan 0.3851. Okey, betul. Lepas tu, apa lagi yang kita kena buat? P
PZ lebih kecil daripada ni, boleh ke lebih kecil? Tak boleh. Kita jadikan dia lebih besar. Bila lebih besar, negatif jadi positif. Good. So, PZ lebih besar daripada A. Tu biar memang dah cantik. Okay. So, lebih besar daripada 0.1 boleh cari kan? Ni Z score. Boleh cari. Macam yang kita belajar itu hari sebelum ni. So, mana 0.1 untuk Z? Ni. Dah lepas 1 ada apa-apa tak? Tak ada kan? So, kosong lah. So, kita ambil yang ni. Jadi, 1 tolak 0.4602 tolak P. Z lebih besar daripada A. Sama dengan 0.3851. Okey lagi? Okey, good. So, yang ni negatif ni bawa ke sini dan bawa ke sana. Okey, tukar. 1 tolak 0.4602 tolak 0.3851. So, kita dapat di situ adalah 0.1547 sama dengan P. Z lebih besar daripada A. So, lebih besar daripada A tak ada masalah lah. Dan memang dia positif pun kan. Okey, jadi carilah. Mana 0.1547? Ni 1587 bukan. 1562 bukan. 1539. Kurang sangat. So, 1562 lah kita ambil kan. 1562. Biar lebih. Dia kena ambil yang lebih bukan yang kurang. So, ambil yang ni. 0.1562 ni, dia nak 1547. Dia kena tolak dengan berapa supaya dapat 47. 0.1562. Kita tolak dulu perbezaan dia. Senang sikit. So, dapat 0.015 kan. Cari. Mana 0.015 sebaris dengan dia? Oh, tak ada. Dia ada 14 dengan 16. So, kita ambil yang kurang daripada dia. Okey, macam tu. Okey, jadi terus isilah. So, jadi 0.1547 ni bersamaan dengan Z lebih besar daripada A dia apa? A yang kita cari ni lah. Kalau 0.15, apa dia? 1.016. Jadi 1.016. Dah tutup. Jadi A sama dengan 0.016. Negatif ke positif? Positif lah sebab dia berada di kanan ni. Kan? Senang kan? Tak susah pun. Kan? Senang je. Okey. So, seterusnya. Okey, lagi. Okey, yang ni pula. Buat graf lagi. Yang itu je lah kerja kita. Okey. Okey, lepas tu. A kat mana? A ni macam positif je. Tapi dia antara dengan antara kan? Okey, maknanya antara-antara kita anggap ni A. A ni 2.1. Okey, dah. Okey, kenapa kita anggap A ni sebelah sini? Bukan yang macam ni. Kita tengok. Maksudnya A ni positif. Kenapa tak macam ni A? Ni 2.1. Kenapa? Awak tengok luas. Besar. Kalau macam ni macam kecil. Kan? Separuh daripada dia adalah 0.5. Habis kalau 0.8 mesti dah melibatkan orang sebelah. Betul tak? Tu kena fikir. Okey? Jadi tak mungkinlah A kat sini. Memang kena fikir macam tu. Okey, jadi A dia dah pinjam orang sebelah, dia akan duduk sebelah. Okey, jadi awak kena letak apa? A ni negatif. Okey, apa logiknya ni? Macam nak dapat kawasan melorik tu? Pengiraan dia 1 tolak P, good. Z lebih kecil daripada negatif A, tolak dengan P. Z, yang ni kan tolak, yang ni pun tolak. Dapatlah tengah-tengah tu kan. Tengah-tengah ni yang 0.8633 ni. Okay, Z lebih besar daripada 2.1 sama dengan 0.8633. Bagus. So, 1 tolak. Boleh ke lebih kecil? Kita tukar lebih besar. Very good. So, Z lebih besar. Kalau lebih besar, negatif akan jadi positif. Ni kita andaikanlah. Asalnya memang negatif. Okay. So, tolak. Okay, yang itu betul dah. PZ lebih besar daripada 2.1. Cantik. Ini Z kan? Ni Z. Cari bahagian Z. Mana 2.1? Cari bahagian Z. Bahagian Z sini. Cari sampai jumpa depan. Oh ni. Sebelah 2.1 ada apa-apa tak? Tak ada. Jadi kosong lah yang ni. Jadi 0.0179. So macam tadi, macam ni kita buat. Yang ini bawa ke sana, yang ini bawa ke situ. Okey, jadi 1 tolak, boleh congak kan? 1 tolak 0.0179 tolak dengan yang baru 0.8633. So, dapat berapa? 0.1188 sama dengan
Ya, betul. Okey, so baru kita cari A tu. Jom cari A pula. Sebabnya tu luas dia kan. Baru kita cari A. Okey, macam mana nak cari A? 0.1. Ni lebih besar dah cantik lah. Tak ada masalah lah. 0.1188. Cari dalam. 0.1151. Kurang. 0.1190. Okey boleh. So, kita akan ambil yang ini. Tapi terlebih pula. Terlebih 2. Kan? Dia nak 88. Ini 90. Ni nak 68. So, tolak 2. So, dah tahu dah. Itu dan sebaris dengan dia. Jadi tulislah balik. 0.1188 ini sama dengan P. Z dia adalah lebih besar daripada, tulis balik. 1.1, apa tadi? 81. Okey, so A awak? A. A sama dengan 1.181. Tapi bukan sebab A belah mana? Tengok balik. Kena tengok balik, rujuk balik. Ni. Negatif. See? Okey, senang je kan? Lama-lama dah boleh dah tu. Okey, dah makin banyak ni senanglah. Okey. Apa kita belajar kalau dia modulus? Okey. Bila modulus, awak punya ni patutnya dia jadi macam ni kan? P. Kalau lebih kecil dia gabung semua, maknanya Z tengah-tengah, satu negatif A, satu lagi A, betul tak? Sama dengan 0.4742. Yang kita belajar sebelum ni. Okey. Jadi awak buatlah dia punya graf. So, graf awak satu negatif A dekat mana? Satu negatif A. Okey, kat sini. Satu lagi A. So, so konsep yang sama lah macam tadi. Apa yang maksud saya konsep yang sama? Satu tolak. Mesti tolak ekor dia ni kan? P, Z lebih kecil daripada negatif. Betul lah. Negatif A tolak dengan P. Z lebih besar daripada A. Sama dengan 0.4742. Betul. Okey. Lagi. Betul. Yang kecil ni kita tukar kepada besar. Itu dia punya format lah. Kan? Bila besar jadi positif. So, yang itu pun memang besar. Betul lah. Okey, settle. Lagi apa lagi awak nampak? Macam ada dua benda yang sama kan? Okey, jangan tolak-tolak jadi mati pula. Ni negatif 1P ni. Negatif 1P ada 2 kan? Jadi negatif 2. So, okey. Jadi apa kita buat? 1. Tolak ni ada dua benda yang sama kan? So, 2P tu benda yang sama. Betul tak? Okey, sama dengan 0.4742. So, ni pergi belah sana, ini pergi belah sini. Okey, so berapa dapat? 1 tolak 0.4742 sama dengan 0.5258. So, 2P Z lebih besar daripada A. Okey, lepas tu 2 ni darab kan? Bawa sini jadi bahagi 2. So, dapat jawapan 0.2629. Gitu. Okey, lepas tu dah carilah dalam jadual. Mana 0.2629? 0.26 ni 27 tak? Ni 22. 2611, 2643. 2611 kurang. So, inilah. So, nak tolak dengan berapa untuk dapat 29? Ni 43. Yang ni 29. So, jadi 0.2643 tolak 0.2629. So, jawapan adalah 14. Ada tak 14? Oh, tak ada. So, kita ambil yang kecil daripada dia. So, maknanya ini adalah 4. Ini adalah 3. Sebaris dengan dia adalah 0.6. Okey. Jadi, bermakna 0.2629 ini sama dengan Z kita lebih besar daripada 0.634. Begitu. Jadi, A sama dengan berapa? A sama dengan good 0.634. Okey, jadi A sama dengan 0.634. Okey. Kenapa tak negatif pula? Kan ada dua, satu negatif, satu positif kan? Boleh letak dua-dua ke?
Tak payah. Sebab apa? Tengok atas ni. Dia modulus kan. So sini positif je lah. Terus je. Okay, so ambil satu nilai sahaja. Selesai. Kan senang kan? Tak susah pun. Okay. Seterusnya, jika X bertabur secara normal, bertaburan secara normal, okay, dengan, ni apa? Siapa ingat? Ni apa? Mean, very good. Ini apa? Variance. Okay, dan X lebih besar daripada 51 sama dengan, ni kebarangkalian. Nampak tak? Ni Z, ni X ni patutnya, kenapa 0.288? Ni patutnya kat dalam badan ni. Jadi kalau kat sini dalam badan, ni mana boleh X kan? Sepatutnya huruf apa? Huruf Z. Dia mesti huruf Z. Jadi itu yang kena, itu yang kena piawai kan dia tu. Okey, jadi apa kita buat? Tak susah, senang je. Okey, mula-mula. Diberi min sama dengan 45. Dia suruh cari nilai sisihan piawai kan. Okey, jadi kita tak ada variant, so kita kena carilah. So kita buatlah puzzle kita ni. Macam nak dapat ni. Okey. Tak semestinya pakai rumus tu je sebab tak ada rumus kan. Ada rumus tu. Ada kan yang punca kuasa NP Q, tapi P tak ada, Q tak ada, macam mana orang letak? Kan? Jadi tak boleh. Okey, puzzle kita apa? So kita pakai lagi apa benda yang diberi tu. So P X lebih besar daripada 51. Jadi kalau benda ini dah kat dalam ni, bermakna dia kena Z. Tapi ni X. So dia tak boleh lah. So tukar Z. Bila awak piawaikan dia, ingat tak? Simbol sama dia besar lah. Apa rumus dia yang awak piawaikan tu? Z sama dengan X tolak min per, very good. So X tolak min per sisihan piawai. Nampak tak? Macam linear juga ni. Okay, so P Z lebih besar daripada X berapa? Ni kita anggap X lah kan. X, apakah nombor-nombor X lebih besar daripada 51? Macam tu. So kita anggap ni X lah, betul tak? Jadi 51 tolak min berapa? 45 per dengan sisihan piawai. Okey, jadi kalau kita buat graf, kita anggaplah macam, sebab tu kita belajar yang belakang ni, A ni. Nampak tak? Nak cari A tu. Jadi kita anggaplah tengah-tengah ni, tengah-tengah pula yang ini A. Okey, jom kita imagine buat graf. Macam mana nak buat graf? Lebih besar. Lebih besar ke kanan. 0.2. Tak melebihi 0.5. Jadi tak payah pinjam orang sebelah. Jadi maknanya A duduk sini lah. Ni A. So lorek. Maknanya 0.288 ni adalah lorekannya. Luas dia. Okay, so now kita nak cari A. Macam mana? Good. Terus tengok dalam badan jadual. Okay. So kita tengok dalam badan jadual. Jom kita cari. Mana 0.2888? Mana? 0.262727. 281 tak, dia 2888. 287. 2877. Tak. Sini lah. Okay, so berapa kita nak tolak supaya dapat 2888? 2912 tolak 0.2888. So sama dengan 24. Ada ngam-ngam. Okay, cantik. Tolak dengan 0.024 kan. Okay, jadi tu jawapan dia. Dan sebaris dengan ini. So, jadi kita tulislah balik. P Z lebih besar daripada ni. Kita anggap A ni kita layan je lah macam tu. Sama dengan 0.288. So yang dalam ni, maknanya ini awak dah dapat dah tadi berapa tu? 0.557 kan? Tu yang dapat 0.288 kan? Okey. Apa dia 0.557 ni? Very good. Ni adalah dalam ni kan? Macam tadi kan? Kita cari. Macam nampak tak? Saya tulis. Nampak? 0.269 sama dengan P besar. P kebarangkalian Z lebih besar daripada A. Lepas tu 0.2629 sama dengan kebarangkalian Z lebih besar daripada 0.634. Itu sebab apa? A sama dengan, nampak tak? A sama dengan gitu. So sama je. Buat je. So ni apa benda ni? Ni adalah 51 tolak 45. Jadi buatlah. 51 tolak 45 berapa? Terus. 6. So dia 6 per berapa tu? Sisihan piawai sama dengan 0.557. So
6 sama dengan 0.557 sisihan. Sisihan sama dengan, ya, bahagi. 6 bahagi 0.557. So, dapat jawapan berapa? 10.77. Betul. Selesai. Sebab tu cara penulisan kena betul. Baru awak boleh buat solution tu dengan betul. Cara penulisan awak tu kena betul. Okey? Jadi senang je kan? Seterusnya, satu pemboleh ubah rawak selanjar X bertaburan secara normal dengan mean dan variance 12. Okey, mean dia tak bagi. So, mean macam tu je. Variance, kuasa 2 kan? Okey. Diberi bahawa, nampak tak kebarangkalian ni? So, mesti awak dah ada idea dah. Cari nilai mean. Okey, macam nak cari nilai mean? Jadi, awak kena settlekan puzzle ni. So, P, X lebih besar daripada 32. Kalau dah ini untuk dalam ni, boleh ke X kat situ? Tak boleh. Awak kena piawaikan. Bila piawaikan, itu yang pakai rumus Z sama dengan X tolak min per, ya, betul. Okey, so X ni tukar kepada Z itu je. So, Z, simbol sama. So, ni X kan? Ni X. Ini pun X. So, jadi 32 tolak min per, sisi samping apa berapa? Punca 12. So, punca 12 berapa? 3.464. Okey. So, sama dengan 0.8438. So, awak imagine. Macam ni saya cakap imagine tu, dalam ni adalah A kan? Imagine dia adalah A. So, macam ni kita nak buat graf. Okey, kita buat graf. So, kalau lebih besar, lebih besar. Okey, kita anggap ke kanan. Kita rasa nak tulis kat sini. Tapi awak tengok ni, 0.84. Mana boleh? Satu belah dia 0.5 je. Maknanya dia akan share dengan orang sebelah ni. Yang ni dah 0.5. Mana dapat lagi 0.3438? Lebihan dia tu kan? Mesti dia share dengan orang sebelah. Dia pinjam. Jadi kat sini dia. Sini A awak. Faham tak? Sini A. Tapi kalau A kat sini dia negatif. Jadi ni lorekan dia. So, lorekan ini adalah luas itu. Faham? 0.8438. So, apa idea awak nak cari lorek tu? Macam tadi tu, ulang balik. Good. 1 tolak. Nanti tolak ni kan? P, Z, lebih kecil daripada negatif A. Very good. Sama dengan 0.8438. Pandai. Okey, lagi. 1. Ni tak boleh jadi lebih kecil. Dia akan jadi 1. Saya tulis P pula dah. 1 tolak P. Dia akan jadi Z lebih besar daripada A. Kat mana kita anggap A tadi? Yang saya bulatkan tu kan? Okey, tak apa. Nanti dulu. Okey, jadi ni macam mana kita settlekan? Ni bawa ke sana. Ini bawa ke sini. Okey, macam mana? 1 tolak 0.8438 sama dengan 0.1562 sama dengan kebarangkalian Z lebih besar daripada A. Jadi awak kena ingat mana kat mana A tu tadi. Kat mana A tu tadi. A ni tadi. Dia itu tadi. Okey, tak apa. Kita layan je. Okey. Kita cari dulu. 0.1562 dalam badan dia ni. Mana? Cari. 0.1562. 0.1. 156. Ada. Ni. Tepat. So, maknanya kita tak payah tolak-tolak dah. So, jadi 1 apa? 1.01. Very good. So, tulis betul-betul. 0.1562 ni sama dengan kebarangkalian Z lebih besar daripada 1.01. Okey. Now kaitkanlah. 1.01 ni A. A ni apa? Yang atas tadi ni kan? So, 32 tolak min per 3.464 sama dengan 1.01. Okey, dan. Okey, ada dan. Kenapa? A awak ni hati-hati. Hati-hati. Kenapa saya cakap hati-hati? Boleh ke A positif ni? Kat sini. Sepatutnya apa? Yes. Negatif lah. Dapat ni? Ataupun kat mana letak negatif?
Yang ni kan 1.01 ni adalah negatif. Boleh juga letak kat sini. Sama je. Nampak? Okey. So sama ada dua-dua lah, mana-mana lah. Awak nak letak negatif suka hati lah. Okey. So gerak macam biasalah. So 1.01 darab dengan 3.464. So kat sini banyak pelajar silap lah. Banyak pelajar-pelajar salah. Kenapa? Dia terlupa yang bahagian mana. Sebab tu graf penting. Sebab tu graf penting. So saya buat belah sana. 32 tolak min sama dengan. Okey, darab dapat negatif 3.49864. So min ni negatif kan. Bawa sini. Tukar sama suka. Jadi 32 dia akan tambah dengan min. So min sama dengan 35.498 ni kita ambil 50. Selesai min kita. Banyak bila kita buat ni kat sini banyak. Dia dah buat cantik dah sampai sini, tapi dia lupa graf dia. Kenapa graf dia? Tengok sebab tu graf ni penting. Apa-apa hal graf dulu. Ingat saya ulang balik. Graf dulu. Graf tadi A awak kat sini. Bila A dekat sini kan dia besar kan. Dia dah pinjam orang sebelah, jadi A awak kat sini. A awak adalah negatif. Bila A negatif, bila kita cari A je, tak apa. Kita cari A dulu. Dapat A, ingat balik. Oh, negatif. Oh, kita letak negatif. Macam tu. Sama ada orang letak. Jawapan ni kan negatif 1.01. Sebab tu negatif 1.01 sama dengan atas tu. So, selesailah. Okey. Okey, seterusnya. Ketebalan kertas yang dihasilkan oleh sebuah mesin bertaburan secara normal dengan, kita catat, min adalah 1.05 dan sisihan piawai kita adalah 0.02. Tentukan kebarangkalian bahawa sekeping dipilih secara rawak. Okey, kalau sekeping dipilih secara rawak, kebarangkalian maknanya ketebalan tu kita anggap sebagai X lah kan. So, di antara begini. Nampak tak? Okey, so boleh ke X kat sini? Sepatutnya apa? Kita piawaikan dia kan, sebab dia dah bertaburan secara normal. Nampak tak? Jadi dah bagi min, dah bagi ni, memang kena pakai. Kita piawaikan dia. Jadi saya nak piawaikan dia. Ingat rumus Z sama dengan apa? X tolak min per sisihan piawai. So jadi P sebelah-sebelah kena buat. So yang ni X kan, nak jadikan dia Z. So jadi X tolak min per sisihan piawai. So ni automatik dah jadi Z lah. Nampak tak? Dia tukar. Okey. Begitu. Okey, so isikan P. X adalah 1.02. Asal min dia adalah. Yes. Sisihan piawai dia adalah. Senang je benda ni. Okey. So X yang asal 1.09. Min dia berapa? Per dengan. Okey dah. Okey, jom kira. Okey, berapa dapat yang pertama? Negatif 1.5 Z. Sana dapat 2. Okey, ini semua nilai Z. Okey, imagine kalau ada nilai Z bermakna kita cari dalam jadual dia kan. Okey, so ni imagine dia punya graf. Macam mana graf dia? Okey, macam ni. Okey, lepas tu mana negatif 1.5? Sinilah sebab negatif. Mana 2? Sinilah sebab positif. Maknanya dia berada di tengah-tengah. So, apa idea awak nak mencari tengah-tengah tu? Good. 1 tolak. Pandai. Ekor dia. Ekor nak tulis macam mana? Penulisan kena betul. Z lebih kecil daripada negatif 1.5. Very good. Tolak dengan Z lebih besar daripada 2. Very good. So, ingat lebih kecil tu boleh ke? Tukar lebih besar, automatik jadi ya. Itu sebabnya kita nak mencari dalam jadual. Sebab dalam jadual baca lebih besar. Kan? Itu je. Okey. Jom kita cari. Sekejap, mana jadual saya tadi? Okey, kejap. Okey, kat mana 1.5? 1.5 nampak tak ini? Sebelah 1.5 tak ada apa-apa kan? So kita ambil 1.50 lah. So 1 tolak 0.0688 tolak dengan, kalau 2 pula. Sekejap Okey, kat mana 2? Cari 2. Tu, nampak tak? Ni. So 0.0228. Okey, settle graf.
turunkan graf ni ke bawah kan. Sibuk je kat situ. Okey. So berapa dapat? Kira je lah. So 1 tolak 0.06. 88 tolak dengan 0.0228. So jawapan adalah 1 tolak kan tolak 688. 0.9084. Betul. 0.9084. So selesai. Senang kan? Tak susah pun. Okey, so kita pergi kepada B. Saya kena padam lah, dah tak cukup tempat dah. Okey, untuk B pula, kita baca soalan dan kita keluarkan. Dia kata lebih daripada, ketebalan dia lebih daripada. So P X lebih daripada 1.08 atau pecahkanlah, atau X kurang daripada okey, so saya tanya boleh ke X kat situ? Very good. Piawaikan dia. Very good. So bila piawai dia jadi Z. So P Z lebih besar daripada, macam mana rumus tadi? Terus rumus X 1.08 tolak min per dengan sisian piawai. Benda ni kena buat latihan banyak baru kita nampak tau. Betul kita tak nampak. Okey. Dan bila perkataan atau, okey, awak dah belajar sebelum ni. Ingat tak kebarangkalian kat belakang tu? Dia akan jadi tambah. So tambah. Kan kalau dan darab kan. Kalau atau tambah. So seketul lagi. X tukar Z. 0.992 tolak dengan berapa tu? 1.05 bahagi dengan 0.02. Okey, jom. Kita cari Z di sebelah ini adalah 1.5 tambah Z di sebelah sana lebih kecil daripada, berapa dapat tu? Negatif 2.9. Okey dah. Lepas tu kita carilah. Besar 1.5. Okey, jom cari dalam ini. Mana 1.5? Tu ini. Lebih besar, tak ada masalah lah. So apa jawapan dia? 0.0668 tambah, lebih kecil. Tak boleh kan? Kita kena tukar kepada apa? P Z lebih besar. Lebih besar. Kalau lebih besar dia jadi apa? Positif. So tak ada masalah. Cari je lah balik. Tapi kan kalau awak dah pro tak payah tulis lebih besar tu pun tak apa. Maknanya awak dah tahu dah. Awak cari je. Sama je. Okey? Tak ada masalah. Tapi seeloknya tulislah penulisan kan. Okey, mana 2.9? Supaya kita lagi faham. Okey, bawah tu. Ni. Apa tu? 0.00187. Okey, so kita tambahkan dapat 0.0668 campur 0.00187. So jawapannya adalah 0.06867. 0.06867. Okey, dah dapat jawapan. Okey, see? Simple. Kalau dia bertaburan secara normal, maknanya awak kena apa? Awak kena piawaikan dia. Jadi, pendek kata, kalau kita nak cari dalam jadual taburan ni, dia tak boleh huruf apa? X. Kita kena huruf apa? Huruf Z. Bila nak buat huruf Z, macam mana nak piawaikan dia? So, rumusnya adalah X tolak min persisian piawai. Okey? Okey, itu sahaja. Sila buat latihan yang disertakan dalam video ini. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.